Bab makanan seorang mencukupi, memadai untuk 2 orang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 2 orang mencukupi atau memadai untuk 3 orang, dan makanan 3 orang memadai untuk 4 orang. Bab orang mukmin makan dalam satu usus. Orang mukmin makan dalam satu usus, atau orang mukmin makan dalam satu perut. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Waqid bin Muhammad daripada Nafi', kata Nafi', Ibnu Umar tidak makan sehingga dibawakan seorang miskin untuk makan bersamanya. Aku pun bawakan seorang untuk makan bersamanya. Orang itu makan banyak. Dia berkata, wahai Nafi', jangan bawakan orang ini kepadaku. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu makan dalam satu perut, dan orang kafir makan dalam 7 perut. Ini bab orang mukmin makan dalam satu perut. Berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW. Daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin ya'kulu fi mi'an wahid. Orang mukmin sejati atau mukmin yang sebenarnya makan dalam satu perut. Dan orang kafir atau orang munafik, saya tidak tahu yang mana satu daripada 2 perkataan itu yang disebutkan oleh Ubaidullah, makan dalam 7 perut. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW seperti itu juga. Satu lagi ni diriwayatkan daripada Sufyan daripada Amr bin Dinar, katanya Abu Nahik adalah seorang yang pemakan, kuat makan. Ibnu Umar berkata kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, orang kafir itu makan dalam 7 perut. Dia pun berkata, ini Abu Nahik, saya beriman dengan Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, orang muslim makan dalam 1 perut, dan orang kafir makan dalam 7 perut. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa ada seorang lelaki makan banyak. Dulu dia makan banyak, lepas tu dia Islam, dia makan sedikit. Disebutkan keadaan dia tu kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun kata, sesungguhnya orang mukmin itu makan dalam 1 perut, dan orang kafir makan dalam 7 perut. Ini bab makan dengan bertelekan, makan dalam keadaan bertelekan. Atau makan dalam keadaan duduk tetap. Diriwayatkan daripada Abu Juhaifah, dia berkata Nabi SAW bersabda, saya tidak makan dalam keadaan bertelekan atau duduk tetap. Diriwayatkan daripada Abi Juhaifah lagi, katanya saya bersama Nabi SAW, saya berada dekat Nabi SAW. Lalu dia berkata kepada seorang lelaki yang berada di sampingnya, saya tidak makan dalam keadaan saya bertelekan atau saya duduk tetap. Ini bab asy-syiwa', panggang. Dan firman Allah Azza wa Jalla, fajaa'a bi'ijlin hanidh, lalu dia bawakan anak lembu yang dipanggang. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas daripada Khalid bin Al-Walid, katanya dibawakan kepada Nabi SAW seekor dhab yang dipanggang. Dia pun sudah condong kepadanya, sudah nak menghulurkan tangannya kepada dhab itu untuk makan. Lalu dikatakan kepadanya itu dhab, dia pun menahan tangannya, tak jadi hulur tangan dia.
Khalid berkata, adakah haram? Ia Dia berkata, tidak, tetapi ia tidak terdapat, tidak ada di tempat kaum saya. Jadi saya mendapati diri saya tidak berselera terhadapnya. Khalid pun makan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat. Kata Malik, riwayat daripada Ibn Shihab, bidabbin mahnuth. Tadi bidabbin, yang ini riwayat Ma'mar daripada Zuhri, bidabbin mashwi. Ini bidabbin mahnuth, lebih kurang sama maknanya. Ini bab khazirah. Berkata Nadhr, khazirah ialah apa dia kita kata, khazirah ialah pengat. Pengat kita kata, jenis pengat ni, pengat daripada nukhalah, yang ini tepung yang tidak berayak, dengan ayakan yang halus. Dan harirah ialah apa tadi, pengat yang dibuat daripada susu ataupun daripada tepung putih, tepung yang diayak dengan halus. Diriwayatkan daripada Itban, dan dia ni adalah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari kalangan Ansar yang ikut serta dalam perang Badar. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, inni ankartu basari. Inni ankartu basari, mata saya sudah lemah. Kalau kita terjemah kok Kelantan sedap lagi, I tak bergari dah mata saya ni, tak bergari dah mata saya ni. Tak boleh nak harap mana dah mata saya ni. Wa ana usalli liqaumi, sayanya jadi tu imam kepada kaum saya. Bila hujan lebat dan lembah ini mengalirkan air, terhalanglah saya untuk pergi kepada mereka. Saya tidak dapat pergi ke masjid mereka. Jadi bila lembah yang memisahkan saya dengan mereka ni dipenuhi air, saya tidak dapat pergi ke masjid mereka untuk mengimamkan mereka. Jadi ingin sekali saya, wahai Rasulullah, kalau engkau datang dan bersembahyang di rumah saya jadikan itu sebagai musalla saya. Nabi SAW kata, tak apalah, insya-Allah, baiklah, insya-Allah. Itban berkata, Rasulullah SAW pun pagi besok, pada ketika sudah agak siang dah, bersama Abu Bakar pergi ke rumah dia. Nabi SAW pun minta izin, saya pun izin kepadanya. Dia tak duduk, terus masuk ke dalam rumah, dan dia berkata, di mana engkau suka saya sembahyang daripada rumah engkau ni, bahagian mana yang kamu nak saya sembahyang? Saya pun isyaratkan ke satu penjuru rumah. Nabi SAW pun berdiri, dia bertakbir, kami pun membuat saf di belakang dia. Dia bersembahyang 2 rakaat, kemudian memberi salam. Fahabasnahu ala khaziratin, kami pun minta dia tunggulah. Kami menahan dia untuk menjamu selera lah, untuk makan khazirah ni, pengat ni. Sana'nahu, yang kami buat untuk dia. Fasaba fil bait rijalun min ahli dar, lalu ramailah datang beberapa orang daripada penghuni perkampungan itu datang ke rumah saya. Fajtama'u, mereka berhimpun, dan ada salah seorang daripada mereka berkata, di mana Malik bin Dukhayshun atau Ad-Dukhshun? Setengah mereka berkata, itu munafik tu, dia tidak kasih kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, jangan engkau cakap begitu, jangan engkau kata begitu. Tidakkah engkau lihat dia mengucap la ilaha illallah, dan dia mahu dengan ucapan dia itu wajah Allah, mana tidak kerana lain, kerana Allah lah dia ucap begitu. Orang itu pun berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kata orang itu ataupun orang lain, sebabnya kami tengok wajah dia tu, muka dia tu,
kami tengok dia tu selalu mengadap dan selalu baik sangat tu dengan orang-orang munafik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucap la ilaha illallah kerana Allah, ikhlas kerana Allah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang diucapkannya la ilaha illallah itu kerananya, dengan ikhlas. Kata Ibnu Syihab, saya bertanya Husain bin Muhammad Al-Ansari, salah seorang daripada Bani Salim, dan dia ni adalah di antara ketua lah, ketua mereka, berkenaan dengan hadis Mahmud bin Ar-Rabi', berkenaan dengan hadis Mahmud bin Ar-Rabi'. Dia membenarkan, siapa? Husain bin Muhammad Al-Ansari membenarkan cerita Mahmud itu. Ini bab aqid, ini keju. Berkata Humaid, saya mendengar Anas berkata, Nabi SAW bersama dengan Safiyah sebagai suami isteri, dan dia mencampakkan tamar, keju dan minyak sapi, yang ini ke dalam satu bekas untuk dibuat kuih lah. Berkata Amar bin Abi Amar daripada Anas, Nabi SAW membuat haisan, yang ini sejenis kuih lah dengan cara begitu. Lepas tu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya mak saudara saya telah menghadiahkan kepada Nabi SAW beberapa ekor dhab, keju dan susu. Lalu dhab itu diletakkan di dalam hidangan Nabi SAW. Kalaulah ia haram, tentu tidak diletak. Dan Nabi SAW minum susu dan makan keju. Ini bab as-silq wa syair, ubi sengkuang ataupun sejenis ubi manis, wa syair dan bali. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, katanya kami sungguh gembira dengan ketibaan hari Jumaat. Ada seorang perempuan tua di kalangan kami yang mengambil ubi pokok silk itu, ubi manis, fataj'aluhu fi qidrillah, lepas tu dia masakkan dalam periuknya, dan dimasukkan ke dalam periuk itu bali, sedikit bali. Bila kami selesai sembahyang, kami menziarahinya, kami pergi ke rumahnya, dia pun menghidangkannya kepada kami. Kami sungguh suka, gembira dengan kedatangan hari Jumaat kerana itu, dan kami tidak makan tengah hari dan tidak tidur tengah hari, melainkan selepas Jumaat, yakni pada hari Jumaat itu. Demi Allah, tidak terdapat di dalam masakan ubi tadi itu lemak wala wadak, dan juga ini pun sejenis lemak juga ni, lemak-lemak tidak terdapat di dalam tu. Jadi masak gitu ya. Baiklah, lepas tu cerita daging pula, makan daging saja tu cerita tu, berkenaan dengan daging. Jadi kita sudah baca malam ni beberapa bab berkenaan dengan makanan lagi, berkenaan dengan makanan lagi. Jadi bab yang pertama malam ni, makanan seorang mencukupi atau memadai untuk dua orang. Ta'amul wahid yakfi lithnain. Tetapi Imam Bukhari wa'ari hadisnya ta'amul lithnain kafi thalatha, ta'amul thalatha kafi al-arba'ah. Jadi apa yang tersebut di dalam tajuk itu tidak menepati apa yang tersebut di dalam hadis yang dikemukakan oleh dia tu. Sebab ta'amul lithnain, makanan dua orang mencukupi untuk tiga. Itu maknanya bagi tiga tu makanan, bagi tiga. Makanan tiga orang cukup untuk 4 orang, itu bagi 4. Maknanya bagi 4 bagian makanan tu. Tetapi dalam tajuk tu ta'amul wahid yakfi lithnain, bagi 2. Bagi 2.
Maknanya hak yang tersebut di dalam hadis tu maknanya semakin sedikit lah, tidak kata semakin banyak. Hak dalam tajuk tu lebih banyak tu bagi dua. Bagi dua. Jadi apa Imam Bukhari buat gitu? Jadi di antara jawapan yang diberikan ialah Imam Bukhari nak isyarat kepada hadis sahih juga, yang mana tidak menepati syarat dia. Di antara yang hadis ni, lafaz hadis juga ni dalam terjematul bab, tapi tidak menepati syarat dia. Walau bagaimanapun ada dalam Sahih Muslim tu. Ta'amul wahid yakfi lithnain, itu ada dalam Sahih Muslim. Begitu juga dalam kitab-kitab lain lagi. Kok mana-mana pun dia nak ayatnya. Maknanya kalau kita memikirkan untuk saudara-saudara kita, ya susah, yang tidak ada makanan yang sikit pun boleh kita berkongsi bersama. Dan perkongsian itu mana bukanlah suatu yang tetap, mana kita nak tolong menolong tu, bukan kata apa nama ni bagi dua, mesti bagi dua. Tidak, mungkin boleh bagi tiga, bagi empat, ikutlah mana sekadar yang mencukupi. Jangan siapa hak ni hak dia naknya, jangan siapa kebulu orang mana saudara kita tu. Hak tu yang nak di sininya. Jadi ta'amul wahid yakfi lithnain, makanan satu orang mencukupi atau memadai untuk dua orang. Jadi dengan sebab itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal di Madinah ni, bila sahabat-sahabat, begitu juga di Mekah pun begitu juga. Di Madinah ketika belum senang lagi tu, ketika dalam keadaan susah, sahabat-sahabat kalau pergi jumpa dengan dia, kalau di Madinah ada masjid dah lah, pergi jumpa dengan dia, Nabi SAW suruh setiap orang pegang seorang, bawa kelip masing-masing. Bawa kelip masing-masing. Nabi SAW sendiri pun bawa kelip seorang. Jadi dengan cara macam tu. Sebab apa? Satu orang nak jamu semua, tidak mencukupi, tak ada makanan sebanyak tu. Jadi satu orang nak jamu semua, tidak mencukupi. Jadi masing-masing buat lagu tu lah. Hak ni dia kata begini, nak suruh masing-masing tu faham. Kalau cukup untuk dua orang, boleh cukup untuk empat orang. Tiga orang boleh cukup untuk empat orang. Jadi hak tu keadaan tidak tetap itu. Tengoklah keadaan sendiri, boleh buat setakat mana. Jadi hak paling tingginya bagi dua lah. Bagi dua tu tidak kata lapar masing-masing tu, mana cukup. Tidak kata tak jenera tidur. Kalau kita makan seorang kenyang benar, kalau bagi dua tidak kenyang benar lah. Tapi bukan kata tak jenera tidur. Hak tu hak paling tinggi lah, bagi dua. Bagi dua tu sama ada di antara dua orang ataupun di antara ramai, tak kira lah. Tetapi semolek-moleknya kalau dua orang lah, kalau cukup. Bagi dua tu di antara dua orang lah. Tapi kalau sikit lagi, maknanya di sini dia nak ayatnya tolong menolong dalam masalah makanan. Jangan siapa maknanya jiran ataupun orang Islam yang lain tu kelaparan. Jadi caranya lagu mana yang Nabi SAW buat, itu lagu tadi lah. Itu amalan dia buat gitu. Dan dia selalu kata ni lah. Jadi masing-masing tu ingat tu. Ingat Nabi SAW kata begitu, jadi cukup lah. Jadi dia tidak kata di sini makanan seorang boleh mengenyangkan dua orang. Dia tidak kata gitu. Dia tidak kata ta'amul wahid yushbi'u lithnain. Tidak. Bukan mengenyangkan di sini, memadai, mencukupi. Kalau nak kira padan ni maknanya tidak kata siapa tak jenera tidur. Gitu. Dan orang Islam ni maknanya dia kena setara tu lah dengan sesama Islam ni. Dia kena setara tu. Sesama Islam ni maknanya sentiasa fikir sama. Pada tu babun al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Orang mukmin itu makan dalam satu perut. Ini makanan dia bubuh dalam satu perut dia saja. Orang kafir makan dalam 7 perut. Jadi hak ni tajuk ni serupa dengan tajuk asal lagi. Babun al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Serupa tajuk. Jadi setengah ulama kata ini keliru ni. Dalam Bukhari tidak ada tajuk dia, terjematul bab dia tu mukarrarah, berulang-ulang. Tak ada lagu tu. Tetapi orang-orang yang mengatakan begitu,
tidak begitu tepatlah. Mungkin dia pakai setengah-setengah nuskah, sebab setengah nuskah memang tak ada ni. Hak adanya hak yang kedua ni, babun al-mu'min yakulu fi mi'an wahid. Hak tu hak babun al-mu'min yakulu fi mi'an wahid. Yang pertama tu dia termasuk di dalam ta'amul wahid yakfi lithnain, termasuk dalam hak tu, dalam setengah-setengah nuskahnya. Hak ni perbincangan ni ada tepi ni, ada tepi dia sebut. Dia kata nombor 10, cuba kita tengok nombor 10. Al-mu'min ya'kul fi ma'an wahid fi Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza thabata hadha al-kalam fi riwayat Abi Dzar an as-Sarakhsi wahdahu. Hak ni saja ada dalam riwayat Abi Dzar daripada Sarakhsi saja. Tidak ada dalam riwayat Abil Waqt daripada Dawudi daripada Sarakhsi. Dan tersebut dalam riwayat Nasafi dhammul hadis, dalam riwayat Nasafi pula. Hadis hak sebelum ni dia termasuk di bawah terjematul bab ta'amul wahid yakfi lithnain, masuk bawah tajuk tu. Mana tajuk tak ada tajuk hak tadi tu. Itulah nak ayat. Jadi khilaf, perbezaan nuskhah tu ada di situ. Tetapi bagi setengah-setengah ulama, dia mengatakan kalau kita terima hak nuskhah yang ada berulang lagu ni, tajuk serupa ni, hak maksud berulang tak ada tu, mengikut syarat Imam Bukhari nya, berulang makna dia, berulang lafaz dia ada, bukan sini saja, di lain pun ada. Dan hak tidak ada khilaf pun di antara nuskah-nuskah, semua nuskah lagu tu berulang pun ada lagu tu. Jadi hak tidak berulang tu tidak berulang makna dia, bukan tidak berulang lafaz dia tu. Lafaz mungkin berulang, macam di sini. Jadi kalau kita terima hak tu, kita boleh kata jadi terjematul bab yang pertama ni dengan maksud nak mendorong, menggesa, memberi perangsang kepada orang-orang Islam supaya sedikit makan, sebab dia begitu. Dan hak yang kedua, terjematul bab yang kedua tu nak ayatnya keadaan orang mukmin sepatutnya, sifat orang mukmin sepatutnya dia makan sedikit, tidak makan banyak. Nak ayat sifat, itu makna berlainan itu. Atau kalau kita merujuk kepada makna hadis ini yang dipaham oleh ulama sampai 10 makna dia, maka makna dia banyaklah. Sebab tu Imam Bukhari mari 2 kali tu nak ayat banyak makna dia. Saya mari 2 tu sebagai isyarat saja kepada banyak dia makna dia. Jadi maknanya makna terjematul bab tidak berulang walaupun lafaz dia tu sama. Sebab apa? Ulama-ulama kata makna hadis ni sampai 10. Jadi bukan 2 saja. Kalau Imam Bukhari mari 10 kali pun apa? Maknanya sebab makna dia mungkin berlainan. Makna yang boleh dipahami daripada hadis tu berlainan. Jadi gitulah jawapan dia nya. Gitu. Baiklah. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini? Orang mukmin makan dalam satu perut. Makan dalam satu perut. Yakulu fi mi'an wahid. Biasanya dia yakulu fi ni maknanya zaraf, bekah kita buat makan. Apa nama ni? Bekah kita makan. Misalnya kita kata makan dalam pinggan, makan dalam talam. Misalnya kita kata makan dalam apa-apa lah, dalam bekah lah. Bekah yang kita buat makan tu, hak tu lah baru kita guna yakulu. Misalnya kita kata fi sahn, yakulu fil qas'ah, makan dalam bekah makan tu, dia guna begitu. Pas perut kita ni bukan bekah untuk kita bubuh makan. Yang kita makan tu tidak. Perut kita tu iaitu bila kita makan masuk dalam perut lah, bukan bekah kita buat makan. Apa maksud dia guna apa nama ni fi mi'an wahid itu? Jadi jawabnya dia mengikut dalam Quran aja. Dia mengikut dalam Quran, alladzina yakuluna apa nama ni fi amwalihim, yakuluna fi amwalihim nara tu. Maknanya yamlauna fi butunihim nara. Yakuluna fi butunihim nara. Yakuluna fi butunihim nara. Dia kata begitu. Apa ni ayat tu? Iaitu orang-orang yang makan, mereka itu adalah orang yang makan dalam perut mereka api. Apa makna makan dalam perut mereka api?
Tidak makna begitu. Makna yakulu tu bukan dengan makna makan, tapi dengan makna mengisi. Maknanya ulaika ataupun alladzina yakuluna, yani yamlauna fi butunihim nara. Orang yang mengisi ke dalam perut mereka api. Jadi orang-orang yang makan harta anak yatim tu sebenarnya dia mengisi perut mereka dengan api. Hak ni pun lagu tu juga. Dia mengisi makanan itu ke dalam perut dia tu. Begitu makna dia. Jadi mengisi dalam perut tu satu perut. Satu perut, bukan 7 perut. Mi'an itu apa maknanya? Mi'an itu. Mi'an itu sebab tu anda terjemah tadi mula-mula tadi makna usus. Usus. Lepas tu usus yang ada dalam perut kita ni 9 aja, bukan 7. Usus kecil, usus besar kita panggil. Ataupun yang dipanggil riqaq dan ghilaz dalam bahasa Arab tu. Usus kecil, usus besar. Lepas tu 7 tu mana? Kalau kita campur dengan maidah sekali. Jadi kalau kita campur dengan maidah tu lah hak bahasa kita panggil perut. Jadi makan memenuhi satu perut dia, maksudnya memenuhi maidah saja. Begitu. Jadi setengah ulama bahkan begitulah sepatutnya dipahami begitulah. Jadi sebut ama'at belaka termasuk maidah tadi itu secara taglib, sebab hak banyak dalam perut ni iaitu usus, bukan maidah tu. Maidah tu saja. Tapi sebutkan ama'at belaka, yang ni dengan memasukkan maidah tu ke dalam ama'at juga, itu ala sabilit taglib. Biasa dalam bahasa Arab digunakan begitu. Jadi kira 7 tu sekali dengan maidah. Jadi apa makna makan dalam satu perut ni? Kalau kita kata usus, itu ialah dari segi makna asal dia, maksud dia tu banyak makna dia tu boleh tu. Di antaranya yang boleh kita tengok pada nombor 9 dalam hasyiah kita ni, kalau ada kitab cetakan ni ada dalam hasyiah ni, kita boleh tengok tu apa maknanya. Yakulu fi sab'ati am'a, nombor 9 tu kata Kirmani, kalau engkau kata ramai, terjemah selalulah senang, ramai orang mukmin makan banyak, orang kafir sebaliknya, yang ni tak makan banyak. Itulah ke mana pula? Lagu mana pula? Qultu, saya jawab, dia kata maksud dianya min sya'nil mu'min, mana keadaan sifat orang mukmin, sifat sebenar orang mukmin ialah menyedikitkan makan. Dan sifat sebenar orang kafir ialah banyak makan. Boleh jadi maknanya didapati tidak lagu tu. Itu makna tidak sifat sebenar. Jadi apa yang disebutkan adalah bi'tibaril a'am al-aghlab, yakni mengikut dengan mengambil kira hak lebih umum dan hak lebih ghalib, hak lebih biasalah begitu tu. Yakni sifat asal dia tu. Satu. Imam Nawawi kata boleh jadi juga yang dimaksudkan dengan 7 tu sifat. Sifat tu. Yakni orang kafir makan, mana dalam 7 perut ni bukan maksud perut, bukan maksud makan pun, tapi keinginan, kemahuan dia tu 7 sifat dia situ. Cuma dikaitkan dengan makan tu sebab makan itulah hak paling besar sekalinya. Kalau tidak, tak ada keinginan lain. Tak ada keinginan lain. Kita kata nak kepada orang Tino, dah lapar, kebuluran, tak ada cara dah tu nak kepada orang besar-besar, kira nak selesai ni dulu. Jadi perut itulah puncanya. Jadi sebut punca dia. Kata dia sebenarnya sifat, iaitu al-hirs, asy-syarah, tulul amal, wat-tama', su'ut taba', hasad, was-siman. Dan hak satu tu saddul ghullah, saddu khullati, intaha. Dia kata mana 7 sifat itu, iaitu haluba, syarah, rakus, panjang angan, tamak, apa nama ni, su'ut tamak, apa ni, mempunyai tabiat yang buruk,
hasad dan kegemukan. Itu yang disebutkan sifat-sifat tu. Jadi hak ni berpunca daripada makan dia. Gitu kata dia. Jadi hak satunya apa dia? Hak satu iaitu sekadar memenuhi keperluan. Tapi dia tidak begitu. Mana akibat daripada makan macam-macam timbul sifat-sifat yang tidak baik. Jadi hak sebut 7 tu jadi adakah maksud setakat 7 tu saja? Jadi di sini boleh jadi, biasalah ulama mengatakan 7 tu tidak menunjukkan tahdid, tetapi dia menunjukkan takfir, menunjukkan banyak. Menunjukkan banyak. Boleh jadi sifat-sifat buruk yang lain ada. Maka bila kenyang, apa dia yang dia buat? Orang kafir. Kira dunia. Nak buat dunia, nak melonggok kekayaan, nak memenuhi hawa nafsu, nak buat jahat ke orang, nak begitu begini. Itu sifat tu maksudnya. Kata Suyuti dalam Tawsyih pula, qila huwa dharbu mathal, huwa mathal dhuriba lil mu'min wa zuhdihi fid dunya wal kafir wa hirsihi 'alayha wa shiddati raghbatihi falaysa al murad haqiqat khusus al akli. Pula ni yang ketiga pula, pendapat yang ketiga pula, iaitu ini adalah satu perumpamaan, satu perbandingan saja ni yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang mukmin dan kezuhudannya terhadap dunia, dan perbandingan ataupun perumpamaan orang kafir dan tamak halubanya terhadap dunia dan begitu gemarnya kepada dunia. Bukan yang dimaksudkan di sini makan secara khusus, tidak. Ini adalah satu perumpamaan supaya kita kata dia tu tak ada lain, jaga perut nasi, kira perut, maksudnya jaga perut saja ke maksud kita? Tidak. Bila perut tu maknanya dia melarat ke lain lah, mana jaga kepentingan diri sendirilah, jaga kesenangan hidup sendirilah, jaga keluarga sendirilah. Maksud dia begitu. Tapi kita kata dia hanya memikirkan perut dia. Dalam bahasa Melayu pula gitu. Itu adalah satu perumpamaan, perbandingan. Dia hanya kira jaga puyuk nasi dia. Puyuk nasi dia saja ke? Tidak, keluarga dia ke apa semualah. Tapi kita kata lagu tu. Hak ni pun lagu tu, kata dia. Yang ketiga, yang keempatnya, yang keempatnya apa dia ni? Iaitu orang kafir, orang mukmin yang makan hak halal saja. Itu maksudnya fi mi'an wahid. Maka dalam satu perut tu maksudnya makan hak halal saja. Orang kafir makan hak haram, makan hak haram. Dan hak halal tu sedikit berbanding dengan hak haram. Hak halal ni terhad. Maknanya ada perkara-perkara yang tertentu. Ada pun hak haram tu tidak terhad, nak makan sebanyak mana. Macam-macam cara, dalam bentuk rasuahnya, dalam bentuk ribanya, dalam bentuk menipunya, dalam bentuk curinya, dalam bentuk merompoknya. Tu cara nak isi perut tu macam-macam cara, banyaklah sumber-sumber dia tu. Hak halal maksud tu maknanya terhad, bukan maksud satu sengerti. Makna di sini ada kira punca makan, punca makanan itu. Yang keenamnya iaitu menggalakkan orang mukmin supaya makan sedikit apabila dia tahu bahawa makan banyak tu sifat orang kafir. Kerana orang mukmin dia tidak suka sifat dia tu serupa dengan sifat orang kafir. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran, iaitu walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir ni dia berseronok, bersukaria dan makan sebagaimana binatang makan. Makan sebagaimana binatang makan. Mana makan banyak lah, makan banyak, tak kira makan lagu mana pun makan belakang. Yang ketujuhnya iaitu yang dimaksudkan dalam hadis ni, orang mukmin tu makan dalam satu perut. Orang kafir makan dalam 7 perut tu. Ini orang yang tertentu, bukan semua orang. Orang tertentu ni bukan semua orang ni, iaitu orang yang termasuk dalam asbabul wurud bagi hadis ini. Asbabul wurud bagi hadis ini iaitu
Dalam riwayat kemudian ni, dalam riwayat kemudian tadi dia sebut tu, dalam riwayat kemudian, iaitu orang tu dia sebelum Islam makan banyak, lepas tu masuk Islam dia makan sedikit. Dia isyarat kepada hak tu, merujuk kepada hak tu, bukan semua orang. Jadi itu yang ketujuhnya. Yang ke-8-nya, ni mengikut hak kebiasaan, mengikut hak ghalib. Bukan yang dimaksudkan 7 sebenarnya, bahkan maksud ni mubalaghah, maknanya banyak lah. Jadi orang mukmin tu makan dalam satu perut, maksudnya makan sikit. Orang kafir tu makan dalam 7 perut, maksudnya makan banyak. Isyarat gitu. Tidak kata 7 perut tu 7 pinggan, kau apa, tidak, makan banyak maksud dia. Yang ke-8-nya, iaitu yang dimaksudkan dengan mukmin di sini, iaitu mukmin yang sebenarnya, mukmin sejati, mukmin yang sempurna imannya, pasal dia kuat berfikir dan takutnya sangat kepada Tuhan itu. Jadi hak itulah yang menyebabkan dia ni tidak memenuhi kehendak, keinginan dia tu, nafsu dia tu. Jadi terhalang dia daripada makan banyak, pasal mikir banyak sanilah, takut soal jawab banyak dengan Allah SWT. Begitu. Yang ke-10-nya, iaitu orang mukmin dia baca bismillah, dia ingat kepada Allah bila nak makan. Sebab tu dia jadi makan sikit. Orang mukmin makan dalam satu perut dia apa? Pasal dia ingat kepada Allah, dia sebut bismillah. Ada orang kafir dia tidak ingat kepada Allah, dia tidak baca bismillah. Jadi syaitan berkongsi dengan dia, seperti mana dalam riwayat Muslim ada ada hadisnya, iaitu inna syaitan yastahillu at-ta'am alladhi lam yuzkar ismullah alaih. Mana syaitan ni, mana dia bagi dia halal, menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah, mana sebelum dimakan tu. Jadi bila begitu, jadi makan banyak lah. Itu pendapat tu banyak tu, pendapat tu banyak. Ini pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan hadis ni. Jadi ambillah mana satu daripada hak 10 tu, boleh belaka. Tapi bagi anak nampak salah lagi hak sebelah, nombor sebelah, dia tidak masuk sini. Jadi anak nampaknya apa dia di sini ni ada kaitan dengan hak tadi tu, tajuk tadi tu, dekat tu, iaitu makanan satu orang memadai, mencukupi untuk 2 orang. Dalam hadis dia kata makanan 2 orang cukup untuk 3, makanan 3 orang cukup untuk 4. Lepas tu dia amal ribat ni, bab ni bagi anak lebih nampak orang mukmin yang sebenarnya. Ni payah ni sebenarnya, dia makan sedikit kerana memikirkan saudara dia. Orang kafir dia makan banyak kerana dia tidak fikir saudara dia. Baru ada hak kaitan hak tadi dengan hadis dalam bab yang sebelum ni. Ini pun termasuk di dalam usul musawat bainal muslimin. Musawat bainal muslimin, maknanya tolong menolong di antara sesama Islam. Ni payah. Jadi seperti mana dalam hadis disebutkan, la yuhibbu ahad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ataupun dalam hadis yang lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sebagai yang hadis-hadis seumpama tu nak menunjukkan mukmin yang sebenarnya, mukmin yang sejati, mukmin hak seroti. Kalau orang mukmin, ni benda payah ni, rasa tercabar kita. Tapi ada nampak situ ni, pasal dia ada kaitan dengan hadis tadi tu, ta'amul wahid yakfi lithnain. Walaupun bab ni sudah bab lain dah, tapi dia masih ada kaitan lagi tu. Nak ayatnya orang mukmin ni apa makan sikit, dia mikir saudara dia. Pakalulah orang Islam tu mikir lagu tu, Allah, kita ni cuai.
Tak sampai ke situ lah. Boleh kita ukur lah, ni semua ni menjadi pengukur lah kepada kita setara mana iman kita tu. Orang yang iman kuat mikir, saudara dia hok duduk di Palestin, saudara dia hok duduk di Kashmir, saudara dia hok duduk di Iraq lah ni, makan lagu mana, saudara dia hok duduk di Ethiopia, makan lagu mana. Kalau orang tu boleh tak jenera tidur, mikir hok tu tinggi iman dia. Hok ni maksudnya, hok ni maksud dia. Kalau dia sanggup, aku ni makan sebanyak ni boleh. Kalau aku tidak joli, tidak boroh, tidak gitu gini, sifat. Setiap dia sifat tu fikir macam mana cara nak sampaikan kepada saudara kita. Saudara kita sekarang ni luah, seluruh dunia ada. Macam mana dia makan? Makan tu hak utama. Tersudut cara ke pakar, tersudut cara ke hak lain nak buat rumah tu. Hak tu hak ni hak asasi. Hak asasi ni pun kadang-kadang tidak dapat dipenuhi. Dia gapo-gapo ni dia kena ada fikir dulu. Baru ada tindakan. Baru ada pakatan. Pernahkah kita mikir sampai situ? Jadi seorang payah nak buat. Paling ke mana kalau kita pakak? Hak ni nak buat untuk ni. Kalau boleh buat lagu tu, mana yang akan terasa? Barulah cubit sana sini terasa. Ni sudah putus dah ni orang kita ni banyak ni. Sebahagian daripada anggota kita ni, Nabi kata kalau satu anggota sakit, hak nu terasa sakit. Kita tidak gitu dah sekarang ni jadi ni. Sebahagian anggota kita ni sudah jadi serban dah. Sudah jadi lumpuh dah. Cobeklah setara mana pun tak serah sana. Cobeklah setara mana. Sudah jadi gitu. Apa jadi gitu? Pasal tidak hidup benda-benda ni. Tidak hidup ni. Banyak makna tadi. Boleh ambil belakang tu, ada belakang kebenaran dia tu. Tetapi hak lebih bermakna di sini. Mana bukan maksud tujuh perut kau apa tidak. Mana makan sedikit tu kerana fikir saudara. Nak cari lagu tu payah. Tak sadar fikir hak Ethiopia, hak jauh-jauh no. Hak tempat kita sendiri ni. Barulah kita berasa tercabar. Pernahkah kita tanya khabar orang sekeliling rumah kita? Sekeliling rumah kita. Lah mana keadaan dia? Makan minum. Kalau tidak kan lagu tu. Patut kita sedih atas diri kita. Pasal cuai banyak. Leka banyak. Pernahkah kita tanya khabar orang sekeliling rumah kita? Sekeliling rumah kita. Lah mana keadaan dia? Makan minum. Kalau tidak kan lagu tu. Patut kita sedih atas diri kita. Pasal cuai banyak. Leka banyak. Sebab itu saudara kita, kalau kita susah ke apa, suka. Bukan nak sama-sama susah hati. Usah kau nak terasa, nak tolong balik kita tak. Sebab tu pasal tidak ada muasak itu. Sifat muasak, tolong-menolong tu sampai ke peringkat tinggi tu. Sampai ke peringkat tinggi. Seperti Nabi SAW nak tu. Jadi anda lebih nampak ke situ. Dalam banyak-banyak ni hak tu tidak disebut, tapi anda lebih nampak tu. Situ maksudnya. Lepas tu kalau nak kata ini orang mukmin, lepas tu lagu mana ni ada orang mukmin, Ibnu Umar panggil makan orang miskin. Orang miskin tu orang mukmin. Lepas tu dia kata bola ajak orang tu makan banyak. Jadi maksudnya dasar ni panggil tu dia panggil belah-belah nak ajar akhlak cara makan orang Islam lah. Cara makan orang Islam. Lepas tu dia tu Islam tidak tahu cara. Jadi nak makan tu maknanya berkongsi makan hak asas. Begitu. Begitu juga asal lagi tu. Apa nama ni? Dia baca hadis tu. Dia baca hadis tu kepada apa nama ni tadi tu? Nama ni Abu Nahik, seorang yang kuat makan. Dia baca hadis tu, sedangkan Abu Nahik ni orang Islam. Dia nak ayatnya bukan sifat orang Islam sebenar lagu tu. Bukan maknanya awak ni kafir, bukan makan banyak ni, bukan maksud gitu. Dia nak ayat sifat sebenar orang Islam tidak begitu.
Jadi tidak patutlah awak macam tu. Kan awak beriman kan? Jadi dia pun kata, saya beriman dengan Allah dan Rasulnya. Bila begitu maknanya dah kamu cerita Rasul kata begitu, saya nak ikut lagu tu lah. Jadi dia nak baiki keadaan. Jadi ini tidak khusus kepada orang kafir, orang Islam pun boleh jadi banyak juga makan. Tapi tidak mengikut cara atau sifat orang Islam yang sebenarnya lah. Lepas tu seterusnya dia sebut ada orang tu dulu makan banyak, lepas tu dia Islam, lepas tu dia makan sikit. Ni nak ayat sama ada dia ingat kepada Allah bismillah. Wah tu kalau bismillah saja, kita baca bismillah juga makan banyak juga. Sebab itulah maksud baca bismillah tu ingat kepada Tuhan. Bila ingat kepada Tuhan, Tuhan suruh kita ingat kan orang hak lapar. Tuhan suruh ingat. Itu makna ingat kepada Tuhan tu. Supaya juga orang kita salam, assalamualaikum. Sikit-sikit assalamualaikum. Lepas tanya kau dia perut kenyal kau. Kau lapar. Assalamualaikum, salam sejahtera, doa saja. Buat tak? Tak adil lagu tu. Maksudnya supaya bismillah dengan nama Allah dimakan. Apabila nama Allah dia ada hak-hak dia. Payahlah nak sampai situ tu. Kalau sampai situ tak lalu makan. Jadi tak lalu makan. Jadi orang lain amal lagi dia tak makan. Dia jadi gitu. Hot tu hot naknya. Habislah situ. Lepas pada tu makan sambil muttaki. Muttaki ni maknanya satu makna umumnya bertelekan. Bertelekan ni lagu mana? Apa ni makan tekan tangan sebelah. Makan. Itu satu. Ataupun muttaki dengan makna bertelekan ni makan menyenggih, belah tidur, belah gitu. Tindih tangan ni atas patah, belah gitu, makan gitu. Gitu. Tetapi makna yang lebih tepat di sini yang diterima oleh kebanyakan ulamanya, makan dengan kedudukan yang sedap, yang tetap, yang membolehkan seseorang itu makan sebanyak mungkin yang dia nak. Gitu. Maknanya makan tu. Cara mana makan paling sedap? Boleh jadi orang kalau perut bucik, dia makan belah cokok tak sedap. Tapi kalau duduk atas kursi sedap makan. Banyak boleh makan tu. Itu pun muttaki juga. Ataupun makan lagu mana jadi sedap makan kedudukan. Belah sela kah? Sedap juga tu makan tu belah sela. Dengan sebab itu Nabi SAW ajar cara makan tu sama ada duduk seperti tahiyat. Seperti tahiyat awal tu duduk makan lagu tu. Ataupun dia berdiri, lutut dia, betih dia berdiri sebelah, lepas tu kaki tu dia lipat supaya duduk tahiyat. Kaki kiri dia makan gitu. Mana seperti orang yang gaduh. Seperti orang yang gaduh makan. Maknanya makan tu bukan dengan maksud nak kenyang. Jika perlu boleh bangun selalu. Itu maksudnya dia makan begitu tu supaya tidak jadi kenyang sangat. Tidak jadi ralik dengan makan tu. Jadi orang ni pun kaitan situ juga. Sebelum pada ni kita sudah sebut dah, sudah jumpa dah bab boleh makan kenyang hingga kenyang. Ni semua ni bergantung kepada keadaan tertentu. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, bukan haram. Kalau kita makan bila nyengging misalnya duduk seorang dua orang. Bila nyengging tak apa. Waktu tu harus waktu tu. Hak ni bila nyengging ni maksud dia depan orang ramai kita duduk nyengging. Jadi nampak agah sombong. Hak tu tak sah tu. Itu cara raja-raja ajam. Disebutkan dalam kitab-kitab cara raja-raja ajam. Orang lain duduk betul belakang, dia ikut serah, duduk lagu ni, makan ikut serah. Lagu mana? Lagu tu tak sahnya. Bukan maksud menyenggih tu sendiri tak boleh. Kalau kita ada apa-apa hal yang menyebabkan kita perlu duduk begitu, lebih selesa duduk begitu, tak apa. Duduk lagu mana-mana pun tak apa. Jadi tidak semesti duduk tinggal sebab tadi tu makan sikit tak mesti juga. Ada juga makan banyak. Ada juga duduk lagu tu punya makan banyak tak ada kau orang. Dah ke dia lauk tu. Jadi lauk tu dah ke dia. Ada juga. Jadi bukan bergantung kepada cara tu. Bukan bergantung kepada cara tu. Cuma di sini dia memang ada lah. Mana cara-cara tu menyebabkan jadi ralik, leka, lambat makan tu. Kadang orang makan bila-bila tengok TV, tengok cerita misalnya kita kata 2 jam. Bila-bila nak habis makan tu panjang benar. Tak ada gaduh. Memang Nabi SAW tak say lagi tu. Sebab memang dia
Kita ni dengan masa ni berkejap dengan masa ni, berambak sama dengan masa ni. Kita pun habis masa dalam keadaan tak perlu duduk begitu, duduk begini. Buatlah cepat-cepat. Kita bergaduh. Itulah ajaran dalam semayang pun, waktu semayang pun begitulah maknanya. Waktu dia terhad, ada tempat kita kena gaduh. Ni semayang ni nak habis ni subuh, cepat-cepatlah. Ni asar ni, maghrib ni, apa nama ni, masanya ringkas sangat. Jadi kita kena cepat-cepatlah. Maknanya nak ajar kita begitu. Banyak lagi kerja lain. Jadi jangan duduk relax sebab tak ada kerja gapo. Hak tu toksinya. Leka dalam makan begitu. Pas tak tahu banyak mana makan, tak khabar. Hak naknya mana cepat-cepat. Kita makan selesai sudah. Pergi buat kerja lain. Gitu maksud dia nya. Bukan maksud sini tuju atas hak tu. Tak boleh makan dengan cara lagu tu, tidak begitu. Tetapi memang kita tidak nafikan setengah-setengah ulama dia faham mengikut zahir gitu. Mengikut zahir. Jadi dia kata tak boleh. Tak boleh duduk gitu. Sedangkan maksud sebenarnya tak siwi makan banyak. Yang kedua, apa nama dia, tak siwi leka habis masa tu, rugi masa tu. Yang ketiga, tak siwi menyerupai orang-orang yang sombong, orang-orang yang agah, orang-orang kaya, orang-orang yang mewah, hidup mewah dia. Dia lupa kepada orang-orang yang susah. Hak tu, bila ada hak tu, tak apalah. Bila ada hak tu, kita sakit misalnya dalam keadaan perlu, maka selesa dengan keadaan gitu. Tak apalah duduk terlekat gitu pun. Bukan maknanya tak boleh dalam semua keadaan, tidak. Kita sakit ni, tak boleh nak bangun. Jadi boleh tidur maka tak apa, boleh tidur, boleh menyenggeng, ikutlah ke mana-mana. Kita selesa lagu mana, makanlah lagu tu. Tapi kena jaga hak tadi. Kena jaga hak tadi. Jangan we jadi pelik lah. Jangan we jadi pelik. Jangan we jadi orang kecil hati, berasa kita agah, sombong. Jangan we jadi gitu. Jadi itu maksud sebenarnya. Jadi Nabi SAW kata Abu Juhaifah, aku dekat Nabi SAW. Dia berkata kepada seorang yang dekat dia, saya tidak makan dalam keadaan saya bertelekat. Maknanya dia nak isyarat, walaupun dia ni orang besar, orang yang mulia, kalau kita kira kan sebagai raja lah. Nabi SAW pemerintah besar, presiden lah kita kata. Hak biasanya presiden ni mana kalau duduk dengan orang ramai, orang tidak duduk dekat dia. Pada masa tunya, raja-rajanya, pemerintah pada masa tu, kaisar, kaisar dan Kisra. Orang lain tidak duduk dekat dia, pada dia tu ikut suruh makan, duduk atas singgah sana dia tu, duduk menyengeng gini makan. Orang lain tak, aku tidak lagu tu. Maksud dia gitu. Bukan maksud mana dia tidak suka makan dalam keadaan begini dan semua keadaan, tidak gitu. Tidak begitu. Supaya Nabi SAW tak makan di atas meja, itulah juga. Bukan yang maksud tak boleh makan di atas meja, tidak. Tapi oleh kerana meja pada masa tu digunakan oleh orang-orang bangsawan, orang-orang mewah, dan dia makan tu pun ada cara dia makan tu, duduk tegak gitu. Beralu makan. Dia tak boleh tunduk. Tunduk itu satu penghinaan kepada dia. Pada masa tunya. Ada resam orang-orang dia begitu. Orang-orang kaya dia, orang-orang mewah dia. Jadi kalau makan letak atas suprah, bawah ni kena tunduk sikit. Ni bila letak tinggi ni tak payah tunduk. Orang awak mari makanan dia pakai ambil, pakai duduk betul gitu. Itu cara orang-orang kaya pada masa tu. Nabi SAW tak mesti menyerupai orang-orang tu. Gitu maksudnya. Lepas pada tu ni bab panggang. Dan firman Allah SWT, Nabi Ibrahim pun bawa mari ijlin hanil, anak lembu yang dipanggang. Jadi dia nak cerita sininya makan sesuatu makanan ataupun daging yang dipanggang boleh. Jadi cerita Nabi Ibrahim ni cerita Nabi Ibrahim ni ketika ni lah malaikat-malaikat nak pergi memusnahkan kaum Lut yang melakukan amalan sumbang tu. Jadi bila dia nak pergi peracu pokok tu, malaikat ni mari jumpa dengan Nabi Ibrahim dalam rupa orang. Nabi Ibrahim tak sedar, tak tahu ya dia pokok ni malaikat. Siapa dia? Panggang apa nama ni, anak lembu.
Anak lembu tu sebab kita lah, bukan anak lembu, anak betul tu tidak, maknanya hak sedar molek lah. Tidak kata kalau hak tua tu kerah pula daging tak sedap. Jadi supaya ayam muda lah kita kata. Jadi hak ni pun lembu muda. Jadi dia panggil waktu nak layan makan lah. Dia tu tak saya makan. Baru Nabi Ibrahim sudah ni melekat. Barulah dia tu royak. Kita ni mari ni diutuskan oleh Allah SWT gini. Jadi maknanya Nabi Ibrahim ni nak melayani tetamu, dia buat hak istimewa sikit. Tak apa lagu tu. Imam Bukhari nak ayat tu lah. Tak apa untuk jamu tetamu ni, buat masakan yang berselera sikit, yang sedap sikit. Tak apa. Dan cara dia sedap tu, istimewa tu lagu tu lah pada masa tu. Lepas pada tu Fajar Abi Ijlin Hanith. Ni cerita ni dibawakan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhab yang dipanggang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah condong dah nak olah tangan dia. Lepas tu orang pun royak, itu dhab tu. Jadi dia pun tangan dia tak jadi. Lepas tu ni kita sudah jumpa dah dulu. Khalid pun tanya, haram kah? Dia kata tidak, tapi tidak terdapat di tempat saya, tempat kaum saya. Jadi saya rasa tidak berselera lah. Tidak berselera. Setengah-setengah orang tu dia terjemah a'afuhu tu, fa'ajiduni a'afuhu tu maknanya saya kembal kalau kita jejek tak sedap tu. Bukan makna begitu, makna saya tidak berselera, saya mendapati diri saya tidak berselera. Jadi tak ada di negeri dia tu apa, negeri dia jauh benar kah? Tak ada ke Mekah ke Madinah ke Dhab ni? Ada, tapi orang situ tak makan. Hak tu jadi tak selera, tidak jadi kebiasaan. Sebab kita lah arnak ada, tapi tak biasa makan, jadi tak boleh. Tak boleh makan. Gitu ya, sekadar tu. Bukan makna tak ada. Dia kata tak ada ni makna tak ada dimakan, bukan tak ada binatang tu. Jadi sini hak naknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hak dipanggang dia nak makan juga. So dia tidak makan tu suku, tapi dia holod dah tangan dia. Holod dah. Maknanya dia tengok benda tu panggang, tak apa nak makan. Tak jadi makan tu sebab dhab. Tapi kalau bunga lain makan tu. Makna panggang tu tak apa. Di sini nak ayatnya makan hak sedap sikit tak apa. Terutamanya bila kita menjemput tetamu, pergi ke rumah kita buat sedap sikit tak apa. Seperti Nabi Ibrahim ni tetamu, dia jamu lah tu. Supaya ni Nabi SAW pergi tempat dia tidak biasa pergi sikit, orang jamu makanan agak istimewa. Dari segi bentuk masakan dia tak apa lagu tu. Dia nak ayat gitulah. Takut saat ni kata kena mikir ke orang Islam. Semua Imam Bukhari dia cuba seimbangkan selalu. Walaupun dia tu sendiri, Imam Bukhari ni di satu peringkat hidup dia makan 2 butir buah badam je sehari. Kadang-kadang 3 butir buah badam je sehari-sehari dia makan. Gula ke apa ni lama tak makan. Jadi sehingga akhir tu kita duk mikir kuat, kajian kuat, kecil darah. Jadi doktor buat pemeriksaan, dia kata orang ni lama ni tak makan gula ni, kata dia. Lama tak makan gula. Tanya-tanya dia betul, puluh-puluh tahun tak makan. Duk makan gitu. Dia sendiri. Tapi dia cuba seimbangkan. Dia cuba seimbangkan. Jadi Imam Bukhari sokmo, dia seimbangkan. Jadi takut-takut orang berasa hak tadi suruh makan sikit, mikir orang lain. Makanan satu orang boleh cukup untuk 2 orang dan seterusnya. Lepas pada tu hadis seterusnya orang mukmin ni makan sikit, makan dalam 1 perut, orang kafir makan dalam 7 perut. Jadi maknanya setiap tempat kita kena mikir gitu kah? Pula takut kita mikir lagu tu pula tak? Tak lalu makan sokma lah. Jadi dia nak ayat Nabi SAW lalu pun makan. Nabi Ibrahim, perbuatan Nabi sendiri. Nabi, mana dia untuk melayani tetamu dia masuk sedap sikit. Tak apa ni, Nabi sendiri buat, dalam Quran sendiri sebut. Lepas tu Nabi SAW sendiri dia nak makan dah tu. Tidak kata kita leh ni makan benda sedap. Kita kena mikir saudara kita ni di sana, di Habsyah, di mana-mana. Tidak lagu tu. Mana kita kena jaga juga tetamu, kena jaga juga anak pinak, kena jaga juga. Lama kan tak saya makan gula kurma sokmo.
Pasal mikir tak boleh juga, kena padan dengan kita lah, padan dengan kita. Jangan digaduh nak buat sesuatu yang besar-besar ni. Jangan digaduh. Sufyan Tsauri makan nasi, makan makanan lah, maknanya bukan makan nasi, dia mau tutup makan nasi, makan kenyang semua. Dia makan banyak. Sufyan Tsauri ulama besar. Abu Yusuf berselera makan, dia gemuk orang. Abu Yusuf Usamah bin Zaid bucik perut, makan kuat. Tu sahabat tu, ramai tu sahabat tu. Lepas tu Imam Nasai nak hari makan ayam. Wah, kalau kita tengok, sebab tu ulama-ulama dia ada cara faham dia sendiri. Jangan kita pula hak sani. Iyalah kita kena fikirlah hak tu. Para ulama tu dia tak fikir. Dia fikir kadang ada sendiri. Dia kalau tak makan lagu tu tak boleh. Tak boleh nak kerja. Tak apa makan banyak lagu tu. Hak makan banyak ni jenera tak sehnya. Kalau makan banyak, makan sedap, lepas tu jadi kerja, buat tak apa lagu tu. Hak tu je. Kalau kita perhati ulama-ulama ni tak serupa. Ada ulama lagu ni makan sikit, ada ulama mewah macam Imam Nasai, pakar sedap-sedap, dia pakar mewah-mewah pakaian dia tak saya pakai itu. Makan sedap-sedap, bini pak dia Imam Nasai, ada lagi hamba saya lagi. Jadi kita kata lagu mana ulama hadis juga masing-masing dia cara dia fikir sendiri. Jadi janganlah nak suruh seimbang ni. Jangan kita tengok orang di lagu ni, kita kata dia tidak warak, dia tidak zahid, tak sudut bilah orang lah. Kalau kita kira kita, kalau kita berasa ruak, buat. Kita tidak ulama, kalau kita orang biasa pun buat. Hak tu molek. Jangan nanti ulama. Ulama pun kalau dia buat hak tu molek, dia lebih tahu tentang keadaan dia. Kalau dia tidak makan banyak, tak boleh buat kerja, ketal lutut. Misalnya, makan tak apa. Sebab itu ulama-ulama dia ada pembahagian pula. Dia ada pembahagian pula dari segi makan ni setara mana pula, kenyang ni setara mana. Dia banyak pula pembahagian dia tu pula. Kalau ni dia nak suruh seimbang ni. Sebab tu kalau kita tengok ini tadi anda tidak baca apa yang anda buat catatan apa nama ni daripada Imam Ghazali tentang makan banyak, hak dia lapar ni setara mana orang panggil lapar ni. Ada buat ni. Apa nama ni, di antara yang disebutkan oleh Imam Ghazali ialah lapar ni setara mana lapar, iaitu kalau orang makan roti, kalau roti saja pun dia berselera, itu baru lapar. Kalau dia tidak berselera-selera, dia tu tidak timbul kecuali dengan lauk, tu bukan lapar lagi tu. Maknanya lapar ni kalau kita makan nasi saja tu pun terliur benar, nak titik air mulut kita, tu baru lapar. Kalau kita nasi saja tak terliur, kalau ada lauk, lauk daging goreng baru terliur, tu tidak lapar lagi tu lagu tu. Maknanya lapar tu peringkat tu. So lagi kata dia, lapar ni lagu mana, iaitu kalau kita ludah lalak tak pergi urung, lalak tak ingat, maknanya kosong daripada makanan tu kita tu, air liur kita tu tak ada gapo, kata dia. Tu baru lapar. Kalau selagi kita kita ludah tu lalak pergi ingat, maknanya ada lagi tu makanan, mana kita tidak lapar lagi. Tu panduan dia, panduan Imam Ghazali bagi. Lepas tu dia kata kenyang ni ada banyak peringkat pula. Ada 7 peringkat. 7 peringkat. Yang pertama, maknanya tak boleh hidup orang kalau tak makan setara tu. Tak boleh hidup. Tu peringkat pertama. Hak tu wajib. Wajib kena makan tu. Dosa kalau tak makan. Kalau dia tak makan, mati. Kalau dia makan tak mati. Peringkat tu wajib makan. Kalau tak makan, dosa. Yang kedua, iaitu dia makan lebih sikit daripada tu. Mana kalau dia tak makan setara tu, nak duduk cacah semayang pun tak boleh. Hidup boleh semayang, boleh duduk cokok. Tapi kalau dia makan setara tu, boleh duduk cacah semayang. Puasa pun boleh. Jadi sedap. Apa ni, puasa semayang molek, berjalan molek. Hak ni
Wajib juga. Wajib juga makan. Makan sekadar tadi wajib. Hak yang pertama tadi tu wajib benar. Hak tu. Hak ni wajib juga. Yang ketiga, iaitu dia makan lebih lagi daripada tu, sehingga dia boleh buat hak sunat-sunat. Sehingga dia boleh buat, mampu buat hak sunat-sunat. Tadi sekadar hak fardu, boleh duk cacah. Hak ni boleh buat hak sunat-sunat lagi. Hak tu peringkat yang ketiga, kenyai setara tu. Peringkat yang keempat, iaitu makan lebih lagi pada tu. Dia boleh berusaha cari makan, buat kerja. Pergi kerja sana sini boleh. Ni dua peringkat ni, hak nombor 3 dan hak nombor 4 ni mustahab. Molek seorang tu makan setara tu. Molek. Bagus makan setara tu. Boleh buat kerja. Yang kelima, iaitu dia memenuhi 1/3 daripada perut dia. Kan ada dalam hadis kan, mana makan tu maknanya 3. 1 untuk makan, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk menapah. Jadi maknanya dia mengisi perut dia tu dengan mengisi 1/3 perut dia tu. 1/3 perut dia tu. Jadi 1/3 perut dia tu, kalau mengikut hadis tu, makan 1/3, minum 1/3. Jadi 2/3 perut dia tu dia isi. 1/3 lagi apa nama ni untuk menapah tu. Ini hak yang kelima. Ini harus. Ini setara ni makan tu harus kenyai setara tu. Yang kenanya lebih lagi daripada tu, sehingga berat tubuh tu jadi. Jadi ngatuk jadinya. Hak ni makruh. Kalau makan kenyai setara tu makruh. Yang ketujuhnya, makan lebih lagi pada tu, sehingga jadi mudarat tubuh tu. Jadi sakit perut kah, jadi demam kau makan hak tu haram. Kalau sampai ke peringkat tu haram. Tengoklah keadaan kita lah, setara mana. Itu ya Imam Ghazali sebut panduan kenyai dan panduan lapar. Setara mana lapar, setara mana kenyai. Jadi kalau kita berpandu waktu molek dah tu. Molek. Jadi apa yang Imam Bukhari sebut di sini dalam bab asy-syiwak ni, dia nak mengimbangkan semula. Takut-takut kita fikir duk mikir orang Ethiopia, orang mana tu tak lalu makan pula kita. Tak saya makan hak panggang, hak goreng tak saya dah pula. Tidak lagu tu. Nabi SAW ni paling mikir umat dia. Dia tidak mikir umat hak sezaman dengan dia saja, mikir umat hak akan datang tu pun. Tapi dia makan juga hak lagu tu. Pada ketika-ketikanya makan juga. Cuma tidak nak hari lah. Makan nak hari. Supaya Imam Nasai ni makan ayam nak hari. Itu serah kepada dia. Dia buat kerja banyak tu. Tak apa. Serah kepada dia. Pas makan tu dia ayam tu tidak sebab makan lembu. Kambing, kalau kambing boleh jadi sakit kepala juga makan banyak-banyak. Ayam tak apa, darah tinggi pun tak apa. Jadi babul khazirah, ini bab khazirah. Imam Bukhari nak pergi lebih jauh lagi. Makan hak asas saja kah? Takut kita kata makan hak asas saja. Hak tidak asas tak boleh. Dah saat ni kena mikir kan, kena mikir saudara kita ni. Tak boleh buatlah hak asas ni, kena makan hak betul, hak lebih-lebih ni. Kena makan hak asas saja, roti saja. Tidak lagu tu. Ada buat pengak gapo dah ni. Zaman sahabat ni pun tidak kata Nabi kata tak sebuatlah ni. Lebih baik kita fikir cipas ni. Buat untuk ni. Tidak lagu tu. Manusia ni dia perlu juga pada makan hak lebih daripada makanan asas dia tu. Ada ketika makanan dia buat pada ketika tetamu mari, beza buat nasi minyak misalnya, kita kata buat nasi biryani jarang-jarang sekali. Ketika tetamu mari apa ada lagu tu. Lepas tu untuk menguatkan tubuh kita, menyihatkan tubuh kita, terutama ketika tetamu mari kau buat ni apa nama ni, khazirah. Khazirah ni macam pengak lah. Dia daging, cicak daging halu-halu, rebuh. Itu nak kata pengak kau ke dia, tak tahulah tu. Lepas tu dia bubuh apa nama ni, tepung. Bubuh gandum, tepung gandum. Kacang-kacang lagu tu. Campur-campur sikit sebanyak dengan bunga lain, gitu. Hak tu hak kita panggil pengak, sani pengak lagu tu. Kalau nak kata koleh pun koleh lah, ataupun nak kata ke dia.
Kalau dia tempat kita lagu tu, tempat kita ni pasti bubur banyak belaka. Tak ada pasti reka-reka gitu. Apa ni nak bubur apa? Kalau dia panggil nasi kalau dia ni. Selalu buat. Bubur lambak. Bubur lambak tu banyak tu bubur tu. Surau banyak bubur. Jadi hak ni reka sangat. Cuba dia buat daripada tepung tu, tepung kasar, tepung yang tidak berayak. Dan ada hak tepung berayak buat tu. Jadi kok mana-mana pun buat makanan yang lebih daripada hak biasalah. Bukan roti, tidak, lebih ni. Sebab kita kata kita buat makan petang ke, malam ke, pagi ke, makan celah-celah tu. Nak makan pengat, nak makan koleh, nak makan kuih-kuih lah kita kata. Ni sebagai hak tu lah. Tak apa juga, boleh lagu tu. Nabi SAW sendiri pun, sahabat-sahabat dia ni, bila dia pergi hak ni, cerita ni kita sudah jumpa beberapa kali dah hadis ni. Cuma sini dia nak ayatnya, kami kata nanti dulu makan. Hak ni hak kita buat ni, cadang. Jadi boleh lagu tu. Tidak kata Nabi SAW kata saya kenyang dah, tak payah fikir untuk saya lah. Sepatutnya awak sipah ni, tak payah buat ni hak ni. Jadi kita fikir untuk saudara kita. Tidak lagu tu. Jadi kalau keras sangat tak boleh juga, jadi liar kan. Tidak lagu tu. Cara Nabi SAW bawa ni, ada ketika dia bui berat, lepas tu dia perangai. Dia bui berat. Dia lagu tu cara dia. Dia tidak payah sederah sangat, tak juga. Slow sangat pun tidak juga. Jadi sederhana lah dia bui. Sehingga sahabat-sahabat dia tu tidak lari. Tidak lari daripada dia dan tidak berasa terseksa, kecuali dengan kepahaman dia sendiri. Dia sendiri nak buat lagu tu. Tak apa. Dia nak buat. Kalau tidak, dia terima je. Tidak kata dia tegur kerana buat benda tu, tidak. Dan dia makan, ambil hati sahabat dia tu, dia makan. Tidaklah kata kita ni dah mikir lagu tu siapa tidak makan. Lepas tu kalau ada ulama yang siapa tidak makan lagu tu, itu terserah kepada dia lah. Itu hal dia sendiri lah tu. Tapi kalau kita tengok pada keadaan Nabi SAW, tidak lagu tu. Mana kalau orang pergi jamu makan, dia makan. Kat mana ada? Makan. Dia makan daging, gula pun makan. Terutama kalau dia pergi rumah orang, tidak kata dia tolak lah, kecuali kalau dia tak berselera seperti tadi. Tidak lagu tu. Tapi kalau ada ulama yang lagu tu, itu terserah kepada dia. Itu hal dia. Kalau kita boleh turut lagu tu, tak apa, turut. Tapi tidak mesti hal tu, tak mesti. Sebaik-baik yang kita nak turut iaitu cara Nabi SAW. Hal tu yang paling sesuai sebenarnya. Pada tu ni hadis ni kita sudah jumpa beberapa kali dah. Jadi anda rasa tidak perlulah disebut lain-lain lagi, panjang sudah kita sebut dah sebelum pada ni. Babul aqid, nampaknya sekat itulah. Wallahu a'lam.